Meneladani sifat tabligh. Meneladani sifat tabligh. Perhati dan baca. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi para nabi alaihissalam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah, menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Baca dan perhati dan baca. Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi. Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ballighu anni walau ayah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Tabligh diamalkan, ilmu disebarkan. Seterusnya, baca dan fikir. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum memeluk Islam. Cabaran, ada yang tidak menerima dakwah baginda termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyuruh penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabaran, kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Tindakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Cabaran, diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Farsi dan Mesir. Cabaran, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. 1. Ajaran Islam tersebar luas. 2. Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. 3. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. 4. Amalan jahiliyah seperti menilik nasib dihapuskan. Rumusan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan.